اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa darjat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana diberi keizinan pada kita pada pagi ini untuk sama-sama sekali lagi dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tetamu dia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengekalkan kita untuk menjadi tetamunya di dunia sampai di akhirat. Kerana apa yang selalu disebut oleh ulama, sekiranya di atas dunia kamu tidak mampu untuk menjadi tetamu Allah, usahlah kamu bermimpi untuk Allah Ta'ala nak pilih kamu sebagai tetamunya di padang mahsyar. Kalau di atas dunia ni pun kamu tak ada masa, kita tak ada masa dengan Allah, janganlah kita mengharapkan untuk Allah Ta'ala nak ruangkan masa Allah dengan kita di padang mahsyar, yang pada ketika itu kita terpaksa bersaing dengan para nabi, kita terpaksa berdepan dengan para rasul, para ulama, syuhada dan solehin, yang mana amalan mereka dengan kita ibarat langit dengan bumi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita sebagai tetamunya dengan selalu kita berulang-alik ke rumah Allah Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, sekali lagi Allah Ta'ala panjangkan umur kita, izinkan kita menumpang di bumi dia dan gunakan nikmat dia. Dan ini bermakna Allah Ta'ala izinkan sehari lagi untuk sama-sama kita terus nak isi perbekalan kita. Dan kita nak isi perbekalan kita, kita nak isi saham kita di akhirat. Pagi ini kita nak isi kemerdekaan kita. Start daripada malam tadi, dah isi dengan kemerdekaan. Ada diakhiri dengan doa, ada diakhiri dengan bermunajat kepada Allah dengan berqiyamul lail, ada yang akhiri dengan mengikuti jejak-jejak syaitan, mana dia diawali dengan 31 Ogos dengan benda yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada di kalangan kita yang beriman, ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan akidah kepada kita. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Jadi barulah kita merdeka dari segi akidah, merdeka kita dari segi kita bergantungkan kepada makhluk lain, melainkan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi pada pagi ini, pada pagi 31 Ogos, dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dah banyak mendengar kisah-kisah bagaimana kemerdekaan yang saya rasa tak perlu kita ulang, tentang bagaimanakah kemerdekaan yang sebenar menurut pandangan Islam. Dan kita mengaji lama dah 59 tahun merdeka dah. Kalau kita tuan-tuan start dengar ceramah merdeka ni, kalau start kita dengar lah ketika umur kita 20 tahun, bermakna kita dah dengar ceramah merdeka ni 39 kali. Dah dengar ceramah merdeka ni 39 kali dah. Kalau kita start dengar ceramah ataupun ceramah kemerdekaan ni ketika umur kita 30 tahun, bermakna 39 kali dah dengar ceramah kemerdekaan. Jadi saya rasa pagi ni saya tak sentuhlah cerita tentang merdeka. Saya lebih suka sentuh pada pagi ni kita mengambil pengajaran daripada hadis Nabi ataupun hadis kursi yang diriwayatkan daripada Al-Hakim sebagai bahan untuk sama-sama kita rujukkan ilmu kita bersama.
Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala, ya ibn adam wa ila mata tajahaduni wa laysa lakum rabbun ghairi wa iza maritum min ayyi tabibin min duni yashfikum faqad syakautumuni wa sakhitan qada'i atau kama qala. Pendek saja ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, sampai bilakah engkau membenci aku, dan sampai bilakah engkau mengingkari kitabku, sedangkan engkau tidak punya Tuhan selain daripada aku? Jika kamu sakit, maka doktor manakah yang mengubat dan menyembuhkan kamu kalau bukan aku? Sesungguhnya kamu telah mengadu kepadaku, tetapi kamu tidak senang dengan ketetapanku. Baik, di antara perkara yang menjadi intipati hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sampai bila kamu nak membenci kepadaku? Sampai bilakah engkau nak mengingkari kepada kitabku? Allah Ta'ala berfirman, sampai bila hai manusia ni kamu ni nak benci kepadaku, benci kepada Allah ni, tak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Bagaimanakah layak ke manusia yang tempang nikmat Allah, yang gunakan semua nikmat Allah, tiba-tiba dia benci dengan Allah. Benci ni lah berarti kata tidak senang dengan apa juga ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia. Betul, pada hakikatnya kehidupan manusia ni Allah Subhanahu wa taala atur. Perjalanan rezeki yang ada kepada manusia ni semua bidang kuasa Allah, bukan bidang kuasa kita. Tidak selayaknya manusia ni tak puas hati dengan apa juga Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada diri dia. Manusia ni tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana fitrah yang ada kepada manusia. Fitrah ni maksudnya kebiasaan yang ada kepada manusia ni, mesti Allah Ta'ala lahirkan bersama-sama dengan dia sifat tak puas hati, sifat hasad, sifat dengki, sifat rasa tak boleh tengok orang lain dapat lebih, sifat kasih sayang, sifat pemurah, sifat bakhil. Ini semua ada kepada manusia ni, fitrah yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Dan begitulah juga fitrah yang ada kepada manusia ni, dalam keadaan dia tak puas hati dengan apa yang kadang-kadang yang Allah Subhanahu wa taala telah rezekikan kepada dia, melainkan bila dibina dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang kalau kita tengok dalam keadaan bila mana tak puas hati dengan Allah Ta'ala, apa akan jadi? Dia akan jadi bantah, dia akan kufur, ataupun dia akan cercah, dan juga tak puas hati dengan apa juga ketetapan Allah, walaupun benda itu telah diputuskan dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita mengaji lama dah, dan kita dengar ceramah ni lama dah. Sejak Masjid Al-Khairiyah ni, alhamdulillah meriahnya, dengan majlis-majlis ilmu lama dah kita mengaji. Kita belajar sumber hukum dalam Islam ni, ataupun sumber rujukan dalam Islam. Kalau sekiranya apa juga permasalahan yang ada di atas dunia ni tak boleh kita nak leraikan, maka pada ketika itu Islam mengajar kita sumber hukum untuk kita rujuk. Yang pertama iaitulah Al-Quranul Karim. Rujuk kepada Al-Quran. Kadang-kadang dalam Al-Quran ada hukum tersebut, tetapi dia sebut secara umum. Maka pada ketika itu kita disuruh merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak mendetailkan lagi benda yang umum. Contoh, dalam Al-Quran menceritakan tentang ibadat solat, ibadat puasa. Dalam Al-Quran dia tidak mendetailkan, tidak mengkhususkan solat ni berapa rakaat bilangan subuh.
Kan? Berapa rakaat bilangan subuh, berapa rakaat bilangan isyak, berapa rakaat bilangan maghrib. Pasal apa subuh Allah Ta'ala suruh perintah kepada, ataupun Nabi SAW perintah kepada kita 2 rakaat ni. Patut di subuh ni buatlah 5 rakaat kan tuan. Mana badan dah segar dah kan. Waktu zuhur tu baru bagi 2 rakaat sudahlah, letih dah. Waktu asar tu 1 rakaat sudahlah. Tapi kenapa suruh semayang maghrib ataupun semayang subuh 2 rakaat? Maka pada ketika itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala tidak menyebut berapa bilangan rakaat. Maka hadis Nabi SAW mendetailkan perintah solat tersebut dengan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang, kata Nabi. Makna dia Nabi semayang asar 4 rakaat, Nabi semayang maghrib 3 rakaat, Nabi semayang subuh 2 rakaat. Agak-agak kalau kita nak tambah lagi 3 rakaat, boleh tak tuan semayang subuh? Sajalah saya ni lebih sikitlah, alim sikitlah, tambahlah lagi 3, tambah lagi 1 rakaat. Nabi buat 2 ya. Kalau kita tambah lagi 1 rakaat lagi boleh tak? Tak boleh, sebab benda telah diputuskan dalam sabda Nabi SAW. Kalau benda tu dalam hadis Nabi pun tak ada, maka pada ketika itu kita boleh merujuk kepada ijma' ulama. Makna pandangan ulama. Dan banyak kadang-kadang dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi hukum tu tak ada, maka para ulama lah mengistimbatkan hukum. Mengistimbat ni makna dia mengambil hukum berdasarkan hadis Nabi dalam bentuk yang umum. Contoh, kalau kita tengok ijma' ulama, pandangan ulama. Sebagai contoh apa tuan? Masalah hukum yang berkaitan dengan berkhatan. Dalam hadis itu, dalam pandang-pandang ulama disebut berkhitan. Berkhatan, berkhitan, ataupun orang Seri Gombak panggil berkhatan ni, orang Seri Gombak panggil apa? Tuan-tuannya ada orang ke tidak ni senyapnya? Ke malam tadi sambut merdeka juga ni? Macam tak ada mood pagi-pagi nampak. Orang Seri Gombak sebut berkhatan ni, ke tak dengar saya ceramah ni? Dia dengar tak? Okey. Berkhatam ni sini panggil bersunat lah. Baik, betul-betul nak tanya tuan-tuan pagi ni lah, hukum berkhatam ni apa benda dia? Hukum ni sunat ke, harus ke, makruh ke, haram? Hukum bersunat, sunat lah. Hukum bersunat adalah sunat, macam tu kan? Tak kan? Hukum berkhatam adalah sunat, macam tu? Bolehlah. Mana tuan-tuan dapat ni? Agak-agaklah kita rujuk kitab mana? Dia sebenarnya ada satu persoalan. Muslimat tanya saya, Ustaz, betul-betul hukum berkhatam ni Ustaz? Ni ibu-ibu tanya saya ni. Ayah-ayah tak tanya. Ibu-ibu tanya, betul-betul hukum berkhatam ni Ustaz, bagi lelaki dan wanita macam mana Ustaz? Apa hukum kalau sekiranya wanita tak berkhatam ataupun lelaki tak berkhatam? Saya tak berani letakkan tak boleh, ini benda yang kena wajib. Saya kata, ibu-ibu kata, bagi masa saya nak rujuk dalam kitab. Balik rujuk, jumpa dalam kitab 50 wasiat Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Dalam bab berkhitan, tengok pandangan ulama. Hukum berkhitan bagi pandangan ulama, di antaranya Imam Hambali, Imam Ahmad Ibn Hanbal meletakkan hukum berkhatan ini adalah wajib bagi lelaki, sunat bagi wanita. Itu bagi pandangan Imam Abu Hanifah. Bagi pandangan Imam Malik, hukum berkhatan sunat bagi lelaki, sunat bagi wanita. Kedua-duanya jadi sunat. Imam Ahmad Ibn Hanbal tadi, lelaki wajib berkhatan, dan wanita sunat saja berkhatan. Baik, kemudian tengok pandangan Imam
Syafi'i. Imam Syafi'i meletakkan bagi lelaki hukum berkhatan adalah sunat, hukum berkhatan adalah wajib bagi Syafi'i. Bagi wanita sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Dia berdasarkan mana? Berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana fitrah yang ada kepada manusia ni 5. Fitrah ni manusia, kebiasaan. Manusia ni akan buat 5 ni. Dan tak biasa lagi kita dengar manusia tak buat 5 perkara ni. Kebiasaan. Apa dia? Yang pertama berkhatan. Berkhitan. Masuk jawi, bersunat. Kalau di Malaysia ni, kalau ada orang Islam tak bersunat lah, kata kau ni kafir ke apa ni. Itu sampai tahap tu kita ni. Kebiasaan, dia kata kebiasaan ni memang semua orang berkhitan. Yang kedua, kebiasaan bagi fitrah yang ada kepada manusia ni, baik lelaki baik perempuan, apa dia? Menggunting bulu kemaluan. Ataupun kita kata mencukur rambut kemaluan. Memang ada orang cukur bulu kemaluan ni. Kau tuan-tuan berapa lama tak cukur bulu kemaluan ni dah? Ni fitrah yang ada kepada manusia. Apa ni ustaz cerita kemaluan pagi-pagi? Tak, ni fitrah yang ada kepada manusia. Baik lelaki, baik perempuan. Yang ketiga, mengerat kuku. Ada siapa-siapa dah 5 tahun tak kat kuku dah? Ada, kalau tersilap saya di India kan dia simpan kuku dia berapa tahun. Dia punya panjang tu dah bergulung-gulung tu. Di India ke di mana? Saya lupa dah. Ada saya baca tu, dia buku bergulung semua buku ni 10 ni tak pernah keluar berapa tahun ke, tak apa nak ingat saya dah. Kamu dah cerita tu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, fitrah yang ada kepada manusia ni, iaitulah mencukur ataupun mencabut bulu ketiak. Itu fitrah Nabi sebut. Sebab itulah bulu ketiak ni kalau dia tak cabut, dia punya bau busuk dia, ya Allah. Kalau tuan-tuan rasa bau badan kita ni busuk sangat tu, memang bulu ketiak lama tak cabut lah tu. Cuma kalau kita tengok dalam pandangan para ulama ni, bagi lelaki ni bulu ketiak ni sunat cabut. Bagi wanita sunat cukur. Itu mana dia, orang perempuan ni bulu ketiak sunat cukur, orang lelaki sunat mencabut bulu ketiak. Tapi hari ni berapa ramai orang perempuan tak cabut bulu ketiak. Bulu kening dicukur. Lain yang orang suruh buat, lain dia buat ni. Bulu ketiak dia biar 2-3 depa. Pun ada juga. Itu fitrah yang ada pada manusia. Yang kelima, fitrah yang ada kepada manusia ni, iaitulah mencukur misai. Misai ni cukur misai. Jadi mana berdasarkan daripada dalil ni kan, bagaimana ulama mengistimbatkan hukum. Jadi hukum berkaitan ni dengan ada berbagai pandangan ulama. Itu katakan bagaimana ijma' ulama, pandangan ulama. Setelah benda tu dalam hadis tak ada, benda yang disebut tak ada dalam ayat suci dalam Al-Quranul Karim, maka kita merujuk kepada pandangan ulama. Dan kita tak kebanyakan kita ni, tak semua kita ikut Syafi'i. Tak semua kita ikut Syafi'i. Dalam bab-bab yang berkaitan dengan berkhatam ni, kita tak ikut Syafi'i. Berkhatam ni kita ikut Imam Malik. Imam Malik meletakkan sunat. Imam Syafi'i meletakkan wajib berkhatam ni bagi lelaki. Bagi wanita sunat muakkad. Kita di Malaysia ni hukum sunat, bersunat tu wajib tu. Tak, kita di Malaysia ni hukum bersunat kita letakkan sunat. Jadi maknanya kita ambil pandangan Imam Malik. Salah ke tuan-tuan? Yalah, saya tak menyalahkan Imam Syafi'i. Syafi'i alhamdulillah dengan ilmu dia, kita pun di Malaysia ni banyak ikut Imam Syafi'i ni dalam bab yang berkaitan dengan ibadah. Tapi dalam bab yang berkaitan dengan benda-benda lain, kebanyakan kita tak ikut pandangan Syafi'i. Contoh dalam bab zakat fitrah yang tuan-tuan keluar bulan Ramadan hari tu, betul-betul kita zakat fitrah tuan-tuan. Kalau ikut Imam Syafi'i, apa juga
zakat yang kita nak keluar ni, dia zakat fitrah ni mengikut makanan asasi sebuah negara. Makan asasi. Kalau di Seri Gombak ni makan jagung belaka, tuan-tuan keluarkan jagung. Zakat fitrah kita. Kalau tuan-tuan makan gandum, keluarkan gandum. Kalau tuan-tuan makan nasi, keluarkan beras. Itu makanan asasi sebuah negeri. Ikut Syafi'i tak sah kita keluarkan zakat ni dengan duit. Tapi kalau saya tanya orang Seri Gombak, berapa ramai yang keluarkan zakat baru-baru ni, zakat fitrah, dengan menggunakan beras? Ada yang keluar beras? Saya berani letakkan 99.9% semua tak keluar beras, semua keluar duit. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Boleh kita gantikan beras tu dengan duit. Dalam bab yang berkaitan dengan makan minum, tuan-tuan, kan? Dalam bab muamalat lah kita panggil. Ni Dr. Zaharuddin selalu nak cerita muamalat ni. Dalam bab muamalat, terutama sekali dalam perkara yang berkaitan dengan jual beli kita. Apa juga benda yang kita nak beli ni, ikut Syafi'i dia mesti ada lafaz ijab dan qabul. Berapa ramai tuan-tuan pergi pasar raya, Speedmart ke, NSK ke, Icon Safe ke, macam-macam lah hari pasar raya tu. Tuan-tuan beli, transaksi tu ada sebut tak lafaz ni, ijab dan qabul ni? Saya beli dengan saya jual, ada? Tuan-tuan pergi NSK, beli barang, tengok ada kira-kira tu semua, berapa je semua? Kan? RM29.90. Kan? Kita pun, dia pun print, dia punya kertas dia, kita pun sebut. Saya beli adik, cashier dia kata, saya jual bang, ada ke tidak kita buat lafaz ni? Tak ada, tuan-tuan. Ikut Syafi'i tak sah. Barang tu tuan pulang balik dekat NSK. Sebab apa? Kena sebut lafaz ijab dan qabul tu. Itu mesti ada lafaz ijab dan qabul, kata ikut Imam Syafi'i. Tapi kita buat tak? Tak buat. Tapi kita ambil pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Boleh kita dalam keadaan kita tak sebut aku beli, aku jual pun tak apa, asalkan kita redha dengan harga tersebut. Tuan-tuan pergi stesen minyak, Petronas depan tu, isi minyak dengan menggunakan kad kredit. Isi minyak kad kredit 120. Lepas tu dah selesai isi minyak, keluar resit. Tuan-tuan sebut tak saya beli ya? Mesin ni kata aku jual. Tak lintang kukang tuan-tuan lagi. Tak sebut pun kan. Jadi bermakna tak apa kita redha dengan harga tersebut. Tuan-tuan pergi makan kedai tom yam. Ni tom yam belakang. Order siakap masak 3 rasa. Kailan ikan masin, telur goreng bistik, udang goreng tepung, kan, sup ekor, carrot susu. Ya Allah, sedapnya pagi-pagi ni. Kalau ada kan sedap kan? Ni pagi nasi lemak, roti canai, roti lemak, roti canai, kan? Agak-agak tuan-tuan makan dulu ke tuan bayar dulu? Makan tom yam, makan dulu ke bayar dulu? Makan dulu kan? Ikut Syafi'i tak sah lah. Dia setiap benda nak masuk dalam perut kita ni, dia mesti dibayar terlebih dahulu ikut Syafi'i. Tapi saya berani letakkan Seri Gombak ni tak ada pun yang pergi kedai tom yam, makan. Sebelum makan dia bayar. Bang, sekap masak 3 rasa berapa? Telur bistik ni berapa? Kailan ikan masin ni berapa? Ni berapa? Lepas tu dia kikir. Okay, baru kita bayar. Kemudian baru buat. Ada tak? Tak ada, kita makan tu. Lepas makan, dek kira berapa? Okey, semua berapa? RM180. 180? Kita tak cerita banyak, ambil kita bayar. Ambil kita bayar bermakna kita redha dengan harga tersebut. Kan? Kalau ikut Syafi'i tak sah, dia mesti bayar terlebih dahulu baru makan. Sebab itu kedai tom yam tuan-tuan memang tak ikut Syafi'i. Yang betul-betul ikut Syafi'i itu KFC dengan McDonald ya, tuan-tuan. Tuan-tuan makan KFC bayar lu ke makan lu? Itu ikut Syafi'i. Ini katakan bagaimana ijma' ulama'. Ijma' ulama' ni, kalau pandangan ulama' tu, kalau memang ada tu hadis ada tapi tak ada, kita ambil pandangan ulama'.
Kalau pandangan ulama pun tak ada, kita boleh merujuk kepada ilmu kias. Kias ni boleh disambungkan benda tu dalam Al-Quran dengan hukum yang ada pada hari ini. Contoh, dalam Al-Quran tuan-tuan ada jumpa tak ayat cerita tentang dadah? Ada tak ayat dadah dalam Quran? Ada kan? Fi amadin mumad dadah. Itu ayat dadah kan? Itu bukan dadah ustaz. Dia dadah ni dia merujuk kepada benda yang memabukkan, benda yang menyebabkan orang hilang akal, benda yang orang menyebabkan hilang pertimbangan. Dia duduk, dia boleh tidur dalam longkang yang besar sedangkan dia ada banglo yang besar. Siapa dia ni? Orang yang hilang akal. Maka dadah ni dikiaskan kepada arak. Innamal khamri wal maisir, sesungguhnya arak. Makna arak tersebut makna sama dia punya hukum dia dengan dadah ni, yang melalaikan, yang menyebabkan hilang daya ingatan. Maka itu dinamakan ilmu kias. Kalau ilmu kias pun tak ada, pada ketika itu kita boleh merujuk kepada kaedah yang lain yang dinamakan dengan kaedah sadduz zara'i. Sadduz zara'i, kita menutup semua ruang yang boleh membawa kepada kerosakan. Apa ruang yang boleh menyebabkan masyarakat ni jadi rosak belaka, tutup cepat-cepat. Nah, itu nama kaedah sadduz zara'i. Ruang yang boleh membawa fitnah kepada manusia. Contoh, kita ambil fitnah. Fitnah ni kan dosa besar kan. Tapi macam mana kita nak supaya fitnah itu jangan berlaku? Tutup ruang. Tutup ruang ni macam mana? Jangan duk berkawan dengan orang kaki nombor ekor. Kita tahu dah dia ni kaki nombor ekor punya, memang kaki judi punya. Kita dah berkawan dengan dia. Itu ruang orang nak fitnah kepada kita. Nah, kalau sadduz zara'i tak ada, pada ketika itu kita boleh merujuk kepada apa yang kita panggil masalah mursalah. Masalah mursalah ni makna dia iaitulah kita mengambil kebaikan untuk kepentingan umum. Benda tu dalam Quran tak ada. Contoh masalah mursalah dalam Quran tak ada apa tuan? Ada tak tuan-tuan jumpa ibu-ibu ayah-ayah saya ni baca ke ustaz-ustaz berceramah, Nabi SAW bersabda, tuan-tuan kalau tuan-tuan naik kereta hendaklah pakai tali pinggang keledar. Au kama qala Nabi SAW. Ada tak jumpa? Ada tak jumpa dalam hadis Nabi mengatakan naik kereta kena pakai tali pinggang? Ada tak? Tak ada. Jadi pada ketika itu kita merujuk kepada kaedah yang dipanggil masalah mursalah. Kalau masalah mursalah ni pun tak ada, kita ambil apa yang kita panggil uruf. Uruf ni kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Uruf di satu tempat tu tak sama. Uruf di negara Arab dengan uruf di Malaysia ni tak sama. Uruf ni kebiasaan. Tak payahlah tuan-tuan di negara Arab, jauh sangatlah. Kita ambil uruf yang ada di Seri Gombak dengan uruf yang ada di Batu Cave, tak sama kan? Kita pecahkan lagi uruf yang ada di kebiasaan di Masjid Al-Khairiyah dengan dekat surau Taman Melati tak sama. Contoh, kalau dekat surau Taman Melati, kalau di Masjid Al-Khairiyah, kalau kuliah maghrib, contoh kita ambil kuliah maghrib. Bila kuliah maghrib dan masuk isyak dah, dia akan berhenti kan, ketika mana untuk dilakukan azan. Masuk saja isyak ya dilakukan azan. Tapi di Taman Melati isyak ke azan tak dilakukan. Masa tu pada ketika itu ustaz tengah ceramah kan. Ustaz tengah ceramah, tengah kemuncak ceramah, pom masuk pipit masuk solat fardu isyak. Masuk solat fardu isyak ni Tok Bilal pun daripada belakang terus meluru dekat ustaz tunjuk. Berhenti jap ustaz, kita nak azan dulu. Makna dia Tok Bilal ni pun belajarlah fiqh aulawiyah. Tunggulah dulu ustaz tengah ceramah tu berhenti. Tunggulah kejap, biarlah ustaz slow down dulu. Ini ustaz tengah pom datang. Ustaz tunggu jap. Saya kena baru-baru ni lah, semalam kena. Rasa macam nak break ni sekali. Tunggulah saat kena. Biarlah aku ambil ni dulu kata. Tak, saya azan sekejap seminit. Dia kata, dah kita Tok Bilal ni betul. Tak boleh azan, tak salah. Ustaz dia pun tahu, tapi biarlah habis dulu. Dah habis, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Barulah pergi azan.
Tapi Tok Bilal Al-Khairiyah ni okey kot. Ke Khairiyah ni dia ada azan ke tak azan? Azan. Ada azan. Tok Bilal tunggu bila ustaz dah rendah sikit. Alah takkan tak boleh lebih seminit dulu. Wah. Kan. Kalau di tempat saya tuan-tuan kan, ustaz dah habis ceramah semua baru azan. Boleh tak azan? Kita masa lewat sikit. Ustaz ceramah habis pukul 9.48 8.9 pula 8.48. Azan kan apa? 8.30 33 32 31 tu kan. Kalau kita azan 8.48 boleh tak? Boleh. Kan? Ustaz ini ayalah itu fik aulawiyat nama dia. Kan? Fik keutamaan kita panggil. Jadi itu nama dia uruf tak sama. Bukan saya nak petikaikan ini arahan daripada tak apalah itu. Cuma saya ceritakan bagi slow down ustaz dulu. Itu uruf nama mereka biasa. Ada sebuah tempat tak payah ustaz jalan terus ustaz. Kami pun faham dia kata sagi kalau ustaz tengah terjemah lepas tu pula kita suruh berhenti memang hilang idea ustaz. Memang hilang idea. Saya forum dengan Ustaz Badli Shah. Tak silap saya Ustaz Kazim tu. Dekat Masjid Melawati, Masjid Baru Melawati. Tahu Masjid Melawati? Tanya Masjid Melawati pun tak tahu. Tahu Masjid Khariah ya? Masjid Melawati. Masuk azan masa tu Ustaz Kazim. Betul Ustaz Kazim. Cerita dia dah dalam 3-4 tahun lepas. Ustaz Kazim tengah cepat. Tiba-tiba Tok Bilal suruh Ustaz Kazim berhenti. Dan dengan Ustaz Badli Shah, dengan Ustaz Kazim, Ustaznya kata balik kau ni. Tengah forum. Mana? Balik. Tinggal saya semua konten-kontennya. Moderator tu konten-konten. Mana Ustaz Kazim? Dia pergi dia ayat kata tunggu. Macam Piramli pula kan. Tak masuk dia. Lepas tu telefon mana dah? Balik lah. Saya ada program lain kan lepas Isyak. Kita tahu juga kan kadang-kadang ustaz ni angin semacamnya kan. Betul juga kan. Tak apa itu kata uruf. Kalau uruf tak ada tuan-tuan pada ketika itu kita boleh merujuk kepada apa yang kita panggil al-istihsan. Al-istihsan artinya perbuatan orang alim jadi contoh kepada orang awam. Kata kalau Seri Gombak ni semua tak apa nak cerdik. Kata kalau semua yang ada di Seri Gombak ni semua tak apa cerdik. Orang ni 9 kata panggil kuat punya lah bunyi jam ni kan. Habis ada dulu. Kata kalau di Seri Gombak ni semua tak apa cerdik lah. Dalam kurungan kalau bahasa ni 9 dia panggil bangang lah. Kan? Sama dengan bangang, bodoh, samdul, tak apa cerdik ni makna sama ya. Kan? Jadi ada seorang ni yang belajar, seorang ni yang cerdik. Kata kalau imam seorang yang cerdik. Jadi makna dia orang lain tak cerdik, orang akan tengok imam ni. Perbuatan imam ni jadi contoh pada orang awam. Kita ni sebenarnya hukum minum berdiri ni sunat ke wajib ni minum duduk ni. Kita tengok Tok Imam. Tengok Tok Imam minum berdiri. Makna dia boleh. Imam bukan minum berdiri. Berlari pun dia minum ke tak? Makna dia boleh tu. Minum berdiri, minum berlari pun boleh. Makna dia itu nama dia kaedah dinamakan al-istihsan. Kalau al-istihsan pun tak ada, kita boleh merujuk apa nama dia kaedah al-istishab. Tuan-tuan, ni semua rujukan dalam agama ni. Tuan-tuan dalam 10 saya sebut ni ingat. Berapa tuan-tuan ingat agak dah? Kau tak ingat azam ni? Jangan ada tentu mudah. Baik. Jadi apa yang saya nak ceritakan, ada orang yang merujuk kepada hadis ni balik. Ada orang yang bila Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan satu hukum tersebut, dia nak bantah lagi ni. Cerita dia berlaku kepada seorang tabi'in. Tuan-tuan biasa dengar nama tabi'in ni, nama dia siapa dia? Iyas bin Muawiyah bin Qurra al-Mukhzani. Iyas bin Muawiyah bin Qurra al-Mukhzani. Dia ni tabi'in. Tabi'in ni maksud dia generasi selepas sahabat. Tabi'in artinya dia tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi dia sempat jumpa sahabat Nabi.
Ini Iyas ni. Iyas bin Muawiyah bin Qurra al-Mukhzani ni. Dia umur 11 tahun, Allah Ta'ala bagi dia punya ni kepala otak dan dia cerdik. Dia jenis genius. Dia jenis pintar. Dan dia umur 11 tahun khalifah. Dia hidup di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz lantik dia jadi hakim, jadi gubernur di Kufah, di Basrah. Iyas bin Muawiyah ni, dia punya cerdik dia tuan-tuan, dia menjadi tempat marji'. Marji' ni tempat rujukan orang ramai. Bila orang datang daripada ceruk tempat, datang daripada Batu Kif, datang daripada Selayang, datang daripada Wangsa Melawati, orang bila tanya kepada dia, dari segi explanation dia, dari segi dia punya pencerahan dia, yang menyebabkan orang puas hati semua lah. Semua orang puas hati. Ni Iyas bin Muawiyah bin Qurra al-Mukhzani ni. Kita boleh sebut al-Mukhzani ni, kita nampak anak Mahdi lah. Mukhzani kan. Jadi satu hari dalam ramai-ramai yang orang tanya soalan ni tuan-tuan, dalam ramai-ramai orang tanya soalan, ada orang cuba nak sudi dia. Tahu sudi? Ada orang nak test dia lah. Aku nak test dia, kemas ke mana dia. Oh tuan-tuan, saya banyak 3-4 kali juga kena test dekat orang tuan. Kalau memang pensyarah kita test apa, ni orang yang di bawah ni yang sama, orang sama dengan ceramah ni nak test ustaz ni hebat tangan mana, dia mengaji mana, nak test dia. Ada tuan-tuan. Ustaz, tolong uraikan saya balik. Saya jumpa dalam sepotong Al-Quran. Dalam Quran sebut semayang tu aku. Allah Ta'ala sebut isi semayang tu aku. Pokok itu semayang tu aku. Dia kata semayang tu daun, pokok tu aku. Cuba Ustaz kupas sikit. Ada juga Ustaz, saya jumpa dalam firman Tuhan, semayang tu aku, kata Allah. Semayang tu daun, pokok tu aku. Cuba Ustaz kupas sikit. Allah Akbar. Saya kata, Ji, saya ni Quran tak hafal, tapi makna dalam Al-Quran tengok belaka dah. Cuba Haji, cuba baca ayat dia kok tersilap. Bagi makna saya kata. Ayat saya tak jumpa lah, tapi adalah firman Tuhan. Dan kalau tak dalam firman Tuhan pun, dia kata dalam hadis Nabi. Ji, cuba baca matan hadis tu, kok Haji tersalah baca. Cuba baca matan hadis, teks hadis tu. Dia kata bukan matan hadis, dia kata. Lah, dia ni matan pun tak kenal. Tuan-tuan, kita hadis ni kita baca, dia ada matan kan. Matan ni maksud dia isi, teks hadis tersebut. Kan kita baca hadis an Abi Hurairah, itu nama dia perawi hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat, itu matan hadis. Yang innamal a'malu binniyat itu matan, teks, isi hadis. Bawah sekali ditulis rawahul Bukhari wal Muslim, itu nama dia pengumpul hadis. Saya kata, pak cik, tolong baca matan hadis ya. Bukan matan hadis, dia kata. Celaka dah motor ni. Kan? Kalau tak dalam hadis pun ada dalam kitab, dia kata. Kitab pula dah. Pakcik bawa ke saya kitab apa, kejap Al-Quran, kejap hadis, saya pun tak tahu kitab apa. Pakcik tolong bawa ke saya nak tengok. Ustaz boleh jawab, boleh jawab ni. Dia itu jenis orang nak sudi, itu orang nak test. Iyas bin Muawiyah bin Qurra al-Mukhzani ni, orang datang nak test dia. Test macam mana? Dia kata, Iyas, aku nak tanya kamu, arak ni betul-betul halal ke haram? Dia tanya arak. Iyas kata, agak haram lah benda tu disebut dalam Quran. Benda tidak diputuskan secara qat'i, secara hukmi. Kan? Tapi masalah dia kata, ni orang sudi ni kan. Orang pertikaikan hukum yang dah haram tu, pertikaikan lagi ni. Masalah dia, anggur, agak ni dibuat daripada apa? Anggur kan? Anggur ni halal. Kan? Kemudian anggur dicampur dengan air pun halal. Mana ada orang kata anggur haram? Ada anggur haram? Tak ada. Tuan-tuan di depan saya, dia semua biasa makan anggur. Saya ceramah dekat Masjid Seri Gombak Al-Khairiyah ni lama dah kan, tapi Alhamdulillah sekali pun tak pernah dapat anggur. Balik-balik pisang pisang tak ada benda lain ni. Agak-agak hari ni Nazir dia nak dapat anggur pagi ni kan.
Semua kata anggur halal, tak ada seorang pun kata anggur haram. Kemudian campur air apa masalah kan? Kalau fonten ni apa masalah? Air mineral semua halal. Tak ada seorang pun kata air mineral ni haram. Apa masalah? Dia kata pasal apa jadi haram? Pasal apa benda yang halal tiba-tiba jadi haram? Ni ada orang Sudi yang tanya ni. Ialah Iyas bin Muawiyah bin Qurra al-Mukhzani ni jenis otak cerdik tak? Pintar ni. Akhir tanya balik. Dia kata, sekarang ni saya tanya abang. Dia kata, air ni kalau saya ambil, saya tuang dekat abang ke, kat tuan, ataupun saya cerok ke, ataupun saya simbah ke, sakit. Air ni kalau saya ambil dekat tuan-tuan, simbah sakit tak? Sakit tak sakit lah, cuma basah lah Ustaz. Kalau ambil ni simbah kata basah lah. Okey, sekarang ni saya ambil simen yang membuat kontraktor tu, simen tu ambil serenggam, simen serbuk tu, saya baling dekat tuan dia kata. Sakit tak? Ini sakit tak sakit lah dia kata. Perit-perit sikit macam tu lah. Kemudian saya ambil pasir serenggam, saya baling dekat tuan-tuan. Sakit tak? Ambil pasir halus tu baling, sakit tak? Adalah sikit-sikit lah sakit, taklah sakit teruk sangat dia kata. Okey, sekarang ni saya ambil pasir, saya ambil simen, saya ambil air, kacau, jemur tengah panas, dah jemur tengah panas, kemudian saya ambil simen yang dah keras tu, hempuk atas kepala tuan-tuan, sakit ke tidak? Agak-agak sakit tak? Tu memang sakit lah dia kata. Pasal apa jadi sakit? Tadi air tadi tak sakit, pasir tadi tak sakit, simen tadi tak sakit. Tapi pasal apa? Bila benda tu dia dikacau-kacau, dia letak kat tengah panas, dia biarkan 2-3 hari, akhirnya ambil lepuk atas kepala tuan, jadi sakit. Pasal apa? Benda ni asal dia tak sakit. Memanglah macam tu. Pun macam tu jugalah. Memang anggur tu halal, memang air tu halal bila dicampur. Tapi diperam, bila diperam tu, bila orang minum jadi mabuk, itu yang jadi haram. Ya ke? Ya. Kawan ni tengok lampu down light atas, tengok kipas belah macam tu ya. Tuan-tuan, ada orang yang bila kita berhujah dengan dia dengan menggunakan Al-Quran, dia tak boleh terima. Maka dalam agama ni dia ada peraturan dia, kita boleh berhujah dengan menggunakan ilmu logik akal, ataupun dalam agama dipanggil ilmu mantik. Ilmu mantik makna dia ilmu yang berkaitan dengan gunakan logik akal. Macam Iyas bin Qurra bin Muawiyah al-Mukhzani lah. Orang pertikaikan arak ni pasal apa? Benda yang halal tiba-tiba jadi haram. Dia kata anggur halal. Dia kata dia nak jawab dengan Quran, dia ni kawan ni tak boleh terima dengan Quran, dia gunakan ilmu mantik. Ilmu mantik, kiasan, ataupun ilmu kita panggil bukan kiasan, ilmu logik akal. Kan? Kita dalam Malaysia ni kan ada seorang pakar dalam bidang ilmu mantik ni, ada di Malaysia, almarhum dah. Diakui, saya ingat lagi bagaimana saya pergi Mesir bulan 3 itu. Jumpalah seorang orang Arab lama tuan-tuan. Orang Arab lama lah, masyarakat lama. Anta min ana min Malaysia. Ana Malaysia, saya orang Malaysia. Kata anta arif Dr. Sanusi Daeng Mario. Ana orang makruf di Malaysia. Kata dia memang terkenal di Malaysia. Kenal apa tak kenal? Saya tak kenal. Dr. Sanusi Daeng Mario, bekas ahli parlimen apa? Pantau Panjang juga kan? Dr. Sanusi. Dia kata dia alim dalam kaedah usul fiqh. Minta salam dekat dia, balik ke salam dekat dia. Saya telefon Dr. Sanusi Daeng Mario. Allah, orang lama tuan. Tanya Dr. Sanusi apa semua. Jumpa kenal tak doktor dia? Memang kenal. Dia kata kawan baik anak lah masa di Mesir dulu. Dia kata doktor memang pakar dalam bidang usul fiqh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi ilmu sikit dia Syekh. Tapi dia kata itulah usul fiqh. Anda tahu dalam di Malaysia ni ada orang pakar, diakui oleh orang Arab. Siapa dia? Pakar dalam ilmu mantik, menggunakan hujah, mematahkan hujah orang dengan logik akal. Siapa dia yang pakar? Dia kata almarhum Ustaz Fadimah. Memang dia pakar dalam bidang dia kan. Orang kalau dia sembang dengan dia, orang kalau dia cerita nak hujah dengan dia, termati macam tu kan.
Tonton biasa dengar ceramah dia, biasa dengar tengah ucapan dia. Tuan-tuan tak biasa dengar ceramah Ustaz Fadino ni. Kalau tuan-tuan rasa rindu dengan Ustaz Fadino, buka handphone tuan-tuan tu, cuba type dalam Google, dalam YouTube tu, tuan-tuan tulis Ustaz Fadino Parlimen. Tuan-tuan boleh dengar ucapan dia di Parlimen, dia boleh berhujah dalam Parlimen, dia boleh berucap dalam Parlimen. Dewan menjadi senyap, termasuk speaker, senyap. Kalau ada orang cuba nak challenge dia, nak tanya soalan dia, dia jawab balik, yang menyebabkan orang yang tanya tu diam. Contoh kehebatan yang Allah Ta'ala bagi kepada almarhum Ustaz Fadino. Kau boleh ke ceramah macam ni? Boleh ke sebut nama ni? Takkan tak boleh sikit dengan sikit sentuh Ustaz Fadino ni, kan ada orang jadi tak suka pula pun ada juga kan. Allah Akbar. Jadi itu dikatakan bagaimana ilmu mantik nama dia. Walaupun benda tu kadang-kadang Allah putuskanlah dalam Al-Quran, tapi saja duk pertikaikan lagi. Ini yang Allah Ta'ala sebut, sampai bila kamu nak mengingkariku, sampai bilakah engkau nak mengingkari apa juga yang aku tetapkan. Itu intipati yang pertama. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, sampai bilakah engkau, jika engkau sakit, kata Allah, maka doktor manakah yang menyembuh dan mengubati kamu kalau bukan aku. Yang pertama tadi, sampai bila kamu nak ingkar kepadaku, sampai kamu nak mentikaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan dari segi ajaranku, kata Allah. Yang ketiga ni, Allah Ta'ala berfirman, jika kamu sakit, doktor manakah yang mengubati kamu dan menyembuhkan kamu kalau bukan aku. Tuan-tuan, kita betul-betul ni tuan-tuan sakit ni, siapa yang bagi sembuh? Saya ingat lagi kisah bagaimana seorang badui satu hari datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, badui ni maksudnya orang kampung. Badui ni jelah kadang-kadang orang kampung tanya soalan yang tak sepatutnya dia tanya. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni sakit, ya Rasulullah, boleh tak aku nak cari ubat? Boleh tak aku nak cari ubat untuk nak berubat? Itu soalan orang kampung. Saya tanya tuan-tuan duduk di Gombak ni, kalau kita sakit, kita datang ke masjid tanya untuk imam, mam, saya ni sakit perut lah mam, boleh tak saya nak cari ubat ke mana-mana, nak makan pil take on ke, boleh tak agak mam? Mana ada kita tanya soalan tu, memang sakit ni memang betul cari ubat lah, itu kita kan. Dah badui ni orang kampung ni tanya Rasulullah lah. Bila tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku sakit dia boleh tak cari ubat? Ya ibadallah, wahai hamba Allah, wajib kamu mencari ubat. Kalau sakit ni wajib kamu cari ubat untuk sembuhkan penyakit kamu. Sebab apa? Nabi kata setiap penyakit yang Allah Ta'ala turunkan bersama dengan dawa. Semua penyakit ni tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan di atas dunia ni, mesti ada dia punya dawa. Cuma dawa tu, penyembuh tu tak samalah di antara kita ni. Setiap orang tak sama. Apa hari ni penyakit yang tak ada? Penyakit yang tak ada apa? Yang tak ada ubat. Orang kata kanser. Doktor hari ni ulang ni. Doktor tengok-tengok, ji Allah, awak teruk sangat ni. Dia kata, penyakit apa saya ni? Kanser. Nampak penyakit pelik sikit, kanser. Haji, pasal apa lewat datang ni, nak buat check up ni, teruk dah ni, kanser tahap 4. Tuan-tuan tahu kanser tahap 4 ni, doktor, kita tanya doktor, apa ubat dia kanser tahap 4 ni? Ubat dia kanser tahap 4 ni, ubat dia baca Yasin ni. Kita dengar baca Yasin, sudah. Dah ada tak ubat? Ada ubat tu. Tak apalah tuan-tuan, kanser ni cerita besar lah kan. Tak ramai orang kena. Kan? Kita ambil penyakit yang ramai orang kena lah. Seri Gombak ni saya berani letakkan 99.99% biasa kena penyakit ni. Nama penyakit tu batuk. Ada tak orang Seri Gombak ni tak biasa kena batuk? Seumur hidup saya alhamdulillah tak pernah batuk pun ada tak? Tak pernah kita jumpa lagi. Mesti ada batuknya. Tuan-tuan, batuk ni kadang-kadang ada ubat sesuai dengan kita, ada kadang tak sesuai. Sebab itulah Allah tak, orang buat batuk macam-macam. Cak ibu dan anak, cak kelapa laut Afrika, boleh Bricol, macam-macam ubat batuk. Sahabat saya 3 minggu kena batuk tuan, tak lega-lega.
3 buah klinik pergi, 3 antibiotik makan, semua tak boleh pakai. Doktor ni tak apa, benda ubat dibagi, doktor pula kena marah. Tuan-tuan, doktor kerja dia bukannya menyembuh, doktor kerja dia merawat. Kan? Tak guna doktor kena marah pula. 3 minggu batuk tak lega, 3 buah klinik pergi, 3 antibiotik tak lega. Tengah-tengah sembang datang kau. Apa cerita Ustaz? Tak tahulah, kawan ni dia batuk teruk sangat dah, tak lega-lega kata. Cubalah dia kata. Kalau ubat-ubat moden ni tak jadi, cuba ubat tradisional, cuba. Nabi sebut dah kan. Cuba ambil madu tu. Cuba ambil madu dan kemudian dia kata perah dengan asam limau. Dan madu tu mesti madu asli lah kan. Madu tualang ke, madu kululut ke, madu yang Ustaz Syed Nur Syam jual ke. Kan tu jual madu kan. Tapi madu tu mesti masuk madu asli. Dia tak boleh campur dengan gula merah. Madu asli lah. Kan kita belajar lah madu asli ni dia memang turun daripada pokok betul yang asli betul. Itu madu asli lah. Daripada kelulut ke kan, itu madu asli. Satu kan. Dia tak madu ni ada 2. Madu asli satu. Yang kedua, madu asli ni kalau tuan-tuan buat balik, isteri tuan-tuan marah. Memang confirm madu asli. Ada 2 madu asli kan. Yang tu pun tak dalam kitab tu kan. Jadi madu asli tu ambil 1 camca perah dengan asam limau nipis, makan selawat 3 kali. Dengan izin Allah Ta'ala lega. Kawan ni 3 minggu dah antibiotik makan tak lega. Tengok madu tu, madu je. Perah dengan asam limau 1 camca lega. Ubat tu sesuai untuk dia. Dah lepas tu pula jumpa kawan ni pun batuk tak lega-lega juga. Ustaz sama juga, dah 2 klinik pergi dah Ustaz tak lega juga. Kawan ni kata, hari tu kawan Ustaz bagi tahu, dia kata batuk ni ubat klinik ni semua tak boleh pakai lagi. Ambil madu je, perah dengan asam limau. Kawan ni makan madu. Tuan-tuan yang kena batuk ni pula lagi pertama teruk batuk dah. Betul Ustaz, kawan Ustaz ni betul lah Ustaz beritahu Ustaz. Dia beritahu lah, dia kata lega. Saya pun tak tahu kata. Saya bukannya baca hadis Nabi, dia kata macam tu kata. Kan tak lega saya tak kena. Datang pula kawan seorang kata kalau tak lega dia cuba, dia kata cuba. Kawan saya ni kena juga batuk kena juga. Kan? Tapi dia buat apa? Dia ambil kicap cap kipas udang, perah dengan limau kasturi dah. Jangan limau nipis, limau kasturi. Syarat mesti cap kipas udang kan. Kicap jalin tak boleh, kicap tamin pun tak. Cap kipas udang, perah dengan asam limau. Pula dah cap kipas udang, kawan ni cuba buat makan dengan izin Allah lega. Tuan-tuan, ada orang sesuai dengan ubat moden, ada sesuai dengan madu, ada sesuai dengan cap kipas udangnya. Cap kipas udang, tuan-tuan. Ya Allah, kata hilang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sekejap lagi saya on the way balik, toke cap kipas udang telefon saya. Ustaz, terima kasihlah tolong promote cap kipas udang pagi-pagi ni Ustaz. Bila-bila Ustaz datang Johor, saya bagi Ustaz cap kipas udang ni 2 Johor. Saya bagi Ustaz 1 kereta tak penuh cap kipas udang. Bulan depan Ustaz pergi ceramah dekat Masjid Al-Khairiyah, Ustaz bagi seorang sebotol. Kalau bulan depan saya tak bagi itu, maknanya tak bagi ceramah tu lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mana ada betul-betul sakit ni, siapa yang punya penyembuh ni? Siapa bagi penyembuh? Allah bagi sembuh. Kan? Isi ubat cuma tak sama. Sebab ada ubat dia tapi tak sama orang. Tak sama ubat ni, tuan-tuan. Ada orang Melayu panggil serasi, ada orang panggil tak serasi. Kan? Ada kok mana ubat dia ada. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ni, kalau kamu sakit, maka doktor manakah yang menyembuh dan doktor manakah yang mengubat dan menyembuhkan kamu kalau bukan aku. Sesungguhnya engkau telah mengadu ataupun engkau telah mengatakan bersyukur padaku, tetapi engkau tidak senang dengan ketetapanku. Tuan-tuan, ketetapan Allah ni ada 2. Yang pertama sekali ikhtiari, yang kedua ikhtirari. Ikhtiar ni makna dia usaha kita. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang gagal. Itu nama dia ikhtiari. Makna dia ada kita ikhtiar dah, tapi nak buat macam mana gagal juga. Anak kita asli nak ambil besar dah kan.
Macam-macam kita buat lah UPSR ni, kita pergi hantar tuition pun, pergi hantar seminar pun, hantar suruh dia buat latihan banyak, buat usaha-usaha dah dengan harapan nak dapat 5A. Usaha tengok-tengok tak dapat 5A, dapat 5C juga. Awaklah kau ni, kata kau daripada percubaan sampailah periksa betul ni 5C je kau dapat, orang lain dapat 5A. Biasalah ya, kan kita ni orang faham kan plate kereta bermula dengan huruf C. Dia ni patriotik sikit rupa dia. Kalau macam tu untunglah orang Perak, huruf kereta dia kan bermula huruf huruf A. Orang Selangor pun tak apa sangat lah, Selangor B je dah kan. Tu kalau macam tu teruk orang Kelantan B je dah. Sudah kan. Tapi nak cerita tentang bagaimana itu ikhtiar. Tapi ada lagi satu ketentuan Allah dinamakan ikhtirari. Ikhtirari ni bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Contoh ikhtirari ni mimpi. Mimpi ni kehendak kita ke tuan-tuan? Bukan kehendak kita, kehendak Allah. Sebab tu mimpi tak boleh jadi hukum. Mimpi tengah malam sebut benda bukan-bukan. Tengah malam, saya ingat lagi tengah malam anak saya mimpi Ultraman dah, mimpi Ultraman. Saya kata, apa pasal budak ni? Rupa-rupa dia sebelum tidur dia tengok Ultraman. Siap ni, mati apa? Sebab mimpi. Kita mimpi tengah malam sebut benda bukan-bukan. Sebut Liza, Liza. Abang balik, Liza, abang balik. Isteri kita nama Milah kan. Kau abang Liza mana ni bang? Kak, jangan marah kak. Kalau abang mimpi sebut benda Liza ke kan, bedah ke apa, jangan duk sebut. Jangan duk marah. Sebab apa? Dia mimpi. Mimpi tak boleh jadi hukum. Kalau mimpi boleh jadi hukum, orang dakwa berlaku. Saya ceramah dekat Kota Damansara baru-baru ni, ada seorang hamba Allah beritahu saya, ustaz saya ni mimpi ustaz kerap sangat jumpa Rasulullah. Saya ni mimpi kerap sangat jumpa Rasulullah. Yang terbaru ustaz, dia kata, saya kata kalau mimpi jumpa Rasulullah ni bukan calang-calang orang ni. Dia punya mujahadah hebat, hubungan dengan Rasulullah, mana amalan dia bukan Rasulullah. Macam Imam Malik, Imam mazhab Maliki tu tiap-tiap malam jumpa Rasulullah. Tengok amalan dia apa. Dia ni sentiasa berdampingan dengan Rasulullah, tidak memakan sebarang kemesraan yang ada di bumi Madinah yang berkuku ni, Imam Malik. Dan dia tidak buang air besar di bumi Madinah. Dia sebab itulah Imam Malik tak mau keluar daripada Madinah, nak berdampingan dengan Rasulullah, cinta daripada Rasulullah. Itu Imam Malik. Dia tiap malam mimpi Rasulullah. Abang ni mungkin amalan hebat ni bang. Dia kata sehingga tiap malam mimpi Rasulullah. Tapi ustaz, baru-baru ni saya mimpi Rasulullah pelik sikit. Pelik macam mana pula kata? Saya mimpi Rasulullah pakai serban cantik, tapi Rasulullah pakai seluar pendek kata. Saya kata itu bukan mimpi Rasulullah, itu mimpi jumpa Bengali tu kata. Dan ada ulama, ada pandangan ulama menyebut mana-mana orang mimpi jumpa Rasulullah dalam keadaan Rasulullah buat maksiat, orang itu jadi fasik. Kita jumpa mimpi jumpa Rasulullah. Tuan-tuan, kalau mimpi dia jadi hukum, saya katakan orang ni dakwa berlaku. Mimpi apa orang tadi? Mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata boleh lah kalau setakat seminggu sekali minum ekor ke, nak minum arak boleh. Tak jahanam ni tau. Mimpi tak boleh jadi hukum. Itu maknanya dia ikhtirari, ketetapan. Tapi Allah Ta'ala sebut, bila aku tetapkan satu tetapi kamu tidak senang dengan ketetapan itu. Inilah 4 inti-pati yang kita belajar pada pagi ini, tuan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, orang yang sentiasa berdampingan dengan Allah. Jangan kita termasuk dalam golongan orang yang benci kepada Allah. Kita orang yang apa juga ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, sedaya upaya kita menjadi orang yang redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini ada manfaat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kasar nanti kurang kelemahan dan kebaikan ilmu saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada segala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
رضنا بالله ربا وبالإسلام لنبي محمد نبي ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل من الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرق معصوما صلى الله عليه وسلم محمد الخاتم النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله